Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang kepada tuan-tuan dan puan-puan yang masuk ke dalam podcast Bayrish pada petang ini. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah bersama saya petang ini di dalam podcast Bayrish, iaitu saya Zaki Azamuddin, salah satu staf di Bayrish Marketing ni. Okey, baik. Jadi seperti mana tuan-tuan dan puan-puan mengetahui yang mana podcast Bayrish ni kita akan buat setiap hari Selasa jam 3 sehingga 4 petang. Jadi dalam masa 1 jam biasanya kita akan kupas beberapa isu ataupun topik yang orang kata menarik dan insya-Allah akan bagi motivasi kepada tuan-tuan dan puan-puan, terutamanya kepada semua fighter-fighter Bayrish. Okey, bagi tepuk tangan sikit kat fighter Bayrish ni. Okey, baik. InsyaAllah petang ni kita akan bincangkan ataupun kongsikan berkaitan dengan isu ataupun tajuk pada petang ini, iaitu tindakan sekarang menentukan kejayaan. Okey, jadi dengan ini saya nak menjemput guest kita pada petang ini, iaitu Encik Rashidi. Silakan Encik Rashidi, bagi tepuk tangan sikit. Okey. Okey, lambai sikit dekat fans-fans kita. Okey. Okey, so ini adalah Encik Rashidi. Okey, salah seorang daripada leader ataupun usahawan di Bayrish ni. Jadi saya nak ucapkan selamat datang kepada Encik Rashidi. Okey. Dengar tak suara Encik Rashidi? Boleh dengar Okey. So kalau tak dengar suara Encik Rashidi ni, bagi tahu dekat komen, okey? Ataupun suara saya yang tak jelas, bagi tahu kat komen. So kita akan betulkan beberapa masalah tu lah ya. Okey. So Encik Rashidi sihat salam sikit. Okey, baik. So Encik Rashidi boleh perkenalkan diri dulu lah. Nama, datang daripada mana? Dan setiap tahu kali subhanakallah ilma lana illa ma 'allamtana. Okey. Ya. Boleh pegang macam saya ni je. Okey, santai, tenang. Kena pakai mic. Okey, alhamdulillah. Hidup. Okey. Meninggal satu. Rencananya tu hari Sabtu memang saya ada servis grup di Ipoh. Jalan kan? Satu jalan, betul. Okey, alhamdulillah lah selamat sampai ke HQ Bayrish. Dan dah banyak kali dah ni Ustaz ni minta saya Kira saya betul hal ni hari ni sebab banyak kali Cik Rashidi tolak. Semua ahli-ahli Bayrish seluruh Malaysia. Saya Rashidi Jamri jadi Rashidi 769 Bayrish daripada 20 November 2020 dulu. Okey, saya saja boleh buat Assalamualaikum, saya
Jamal Abdillah. Hai, saya Zana Zain. Jangan lupa bersama saya di Malam Anugerah Bintang Jutawan Biorich. Okey, baik. Sambung balik. Sambung balik tadi. Kita ada masalah teknikal sikit. Okey, ada masalah sambung balik. teknikal. Okey, alhamdulillah. Okey, minta maaf tadi ada masalah teknikal. Okey, saya Rashidi Jabri. User ID Rashidi 769. Bersama Biorich pada 22 November 2020, iaitu masa time PKP. Saya ditaja oleh Puan Hasnah ataupun kita panggil Kak Mas yang tinggal di Pasir Gudang. Semenjak itu maknanya sekarang ni dah hampir 2 tahun lah. Sekarang dah bulan 9, lagi 2 bulan lagi genap saya bersama Biorich 3 tahun. Jadi alhamdulillah dalam masa jangka waktu 3 tahun itu saya dapat mengembangkan rangkaian saya di seluruh Malaysia lah. Seluruh Malaysia. Itu nanti kita akan tunjukkan lah macam mana perkembangan Cik Rashidi. Sebab antara soalan yang kita akan bincangkan hari ini adalah macam mana kisahnya Cik Rashidi dapat cari ataupun kembangkan bisnes Biorich ni di luar negara. Okey. Tapi sebelum tu kita minum dulu nak Cik Rashidi. Minum. Minum dulu. Okey, baik. So sebelum kita iklan sekejap. Kita iklan sekejap. So hari ni sebenarnya kita nak bagi Cik Rashidi minum kopi Nando. Okey, so tolong buatkan kopi Nando Okey, sekejap lagi hantar. Okey, so untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, okey, so untuk kopi Nando ni sebenarnya dah lebih daripada 10 tahun. Okey, kita hasilkan dan jual kopi Nando ni di pasaran Malaysia. Dan sebenarnya kelebihan kopi Nando ni sampai dia bertahan selama itu sebab kandungan gula ataupun kandungan bahan dalam kopi Nando ni dia sangat-sangat bagus. Dan yang paling menarik sekali Cik Rashidi dalam kopi Nando ni adalah kita menggunakan gula O. Gula tanpa kalori, bagus untuk menurunkan bacaan gula dalam darah tuan-tuan dan puan-puan. Okey. So antara yang menarik lagi dalam kopi Nando ni adalah dia ada bahan-bahan yang dia memberikan kita tenaga, tak kisah laki ataupun perempuan. Okey. So, kita akan bawakan kopi Nando, okey, untuk guest kita. Bancu 2 lah untuk saya sekali, boleh? Bancu 2. Okey, baik. So, kita akan terus dengan soalan kita yang pertama, boleh Cik Rashidi Boleh. Okey. So, soalan kita yang pertama. Dah sampai lah kopi. Kita minum dulu. Okey, kita minum dulu. Okey, terima kasih Hasanah. Okey, kita minum dulu. Okay. Okay, so first kali tadi Cik Rashidi ada bagi tahu, okay, buat Biorich ni pada masa PKP 2010. Pegang mic. Okay, 2010. So boleh tak lebih detail sikit cerita macam mana sebenarnya boleh jumpa Biorich ni, dan dalam banyak-banyak bisnes yang ada kat luar sana, kenapa pilih Biorich? Okay. Jadi masa PKP tu, awal PKP tu sebenarnya saya terperangkap di Limbang, Sarawak. Limbang, Sarawak. Di masa tu curfew lah. Tak boleh keluar. 18 bulan 3. 18 bulan 3. Mana first day PKP tu saya baru nak berangkat balik ke Malaysia, ke Semenanjung. Daripada Limbang tadi, Sarawak. Jadi first day tu memang kecoh lah. Pasal first day mana SOP PKP tu kan. Betul. Saya seumur hidup saya itulah first time curfew. Jadi saya nak naik ferry di pelabuhan lah, macam pelabuhan kan.
terminal apa tu, ferry tu yang di Limbang tu memang kecoh. Sebab apa, SOP masa tu tak very clear lagi kan. Tapi saya manage lah dapat apa tu, naik ferry tu pergi ke Labuan dalam keadaan saya tak ada tiket penerbangan nak balik daripada Labuan ke KL. Tapi alhamdulillah besok tu saya dapat tiket pulang ke Semenanjung. Dan bila saya pulang tu, bisnes sebelum tu yang saya buat masa di Limbang tu bukan BioRich lagi. Oh, bisnes lain lah. Bisnes yang lain. Ya. Bisnes lain lah. Bisnes lain. Tapi Okay. bisnes tu bila dah masa time PKP, boleh kata semua rangkaian yang saya buat di Sarawak tu mati. Disebabkan oleh PKP. Oh, okay, faham. Okay, jadi dari bulan 3 tu maknanya saya dapat peluang BioRich ni pada November. Lama juga tu, baru bulan 3 sampai 11. Bulan 11 Oh, okay. Jadi berapa bulan tu? 8 8 bulan 8 bulan. 8 bulan tu alhamdulillah saya dapat Gula O ni melalui inilah Puan Kak Mas tu lah, dia call saya. Dia kata, Syedi, ni ada bisnes baru. Dia kata, kenapa? Dia kata gula. Dia kata, oi, saya kata gula. Saya kata bagus. Masa tu dia online ke jumpa? Tak, dia call Dia call sebab curfew time tu kan. Okay. Okay. Jadi saya cakap ni tak apalah. Saya pun dia suruh bank in 200. Tu dia tak minta 210, dia minta 200 je. Okay lah, saya online 200. Terkejut beruk saya dapat tengok ni gula O yang apa? Banyak. Yang kecil-kecil tu ada 40. Oh, yang botol kecil. Yang kecil. ini. Okey. Okey, yang ini dia dah. Cik ni dapat 40. 40 botol. Saya kata biar betul ni. Selalu kalau saya buat bisnes, kalau 200 tu dapat satu benda je kan. Okey, ini faham. Dapat 40. Wih, saya kata banyaknya ni kan. Jadi daripada situlah saya mula. Tapi masa tu alhamdulillah lah, kita kan company ada MITI punya surat tu kan. Betul. Jadi saya gunakanlah, saya salah gunakanlah surat MITI tu. Okey, kejap. Sebelum sambung, boleh tak saya tahu masa first lepas dapat produk tu kan? Rasa tak produk tu time tu rasa ke jual dulu rasa? Dua-dua lah. Rasa dan jual kan. Rasa dan jual. First time rasa tu terkejut ke macam biasa je? Ni lah pelik sikit lah. Pelik sikit. Pasal dia ada selalu gula rasa manis kan. Betul. Ini rasa lemak-lemak manis kan. Oh ya. Ini dah ada lemak manis. Dah lain sikit kan. Okey. Jadi saya tak kisahlah. Kita ni orang bisnes kan. Orang kata kalau ketuk batu pun boleh jual, kita nak jual kan. Ketuk batang kayu kan. Janji duit kan. Okey, faham. Okey, jadi saya terus jalankanlah bisnes ni kan. Mana jalan dalam keadaan plan saya tak tahu apa kan. Saya belasah je lah. Sebab apa, kita ni kalau nak berniaga, jangan kita duk kaji plan sampai kita kaji lalu kita pening, kita tak buat kan. Pening-pening tak buat. Buat dulu. Jadi saya buat sampailah pada 1 Januari 31 Januari lah. Sebelum tu lah Ustaz Sofian respon kan. Okey, sebab guest kita okey untuk tuan-tuan dan puan-puan yang Encik Rasidi bagi tahu Ustaz Sofian ni adalah guest kita minggu lepas. Okey, guest kita minggu lepas tu apa nama dia, Ustaz Sofian. Okey, teruskan. Okey, jadi bila Ustaz Sofian nak ni tu saya turun ke pada 31 bulan 12 2020. Saya turun. Saya turun ke ni, sewa rumah homestay sini. Ustaz Sofian pun datang. Dia datang pun dah awal pagi lah. Okey. Jadi yang dia cerita minggu lepas lah. Jadi saya nak buat koreksi sikit lah. Ustaz Sofian kata pada tahun dia join 2020, bukan. Dia join pada 1 bulan 1 2021. Ustaz Sofian setahun lagi awal daripada yang dicerita semalam. So siapa nak tengok cerita tu semalam, setahun kemudian. Dia sebab dia kata 2020 kan. Sebenarnya 2021. Okey, jadi daripada situlah maknanya masa tu saya buat tu, masa dia masuk ni mula masuk 200, saya key in pagi tu 1 bulan 1 2021 tu dia key in 200 tu dia masuk kan. Lepas tu esok dia terus datang sini, seperti dia cerita tu, dia terus upgrade ke T3 kan. Dia upgrade terus. Dia upgrade. Jadi saya ni dalam keadaan plan pun tak apa tahu.
Sebab saya package D kosong. Dapat D kosong. Wah, saya kata banyak dapat ni. Ni dapat pairing ni sebab kaki sebelah dah ada kan. Tengok-tengok sebab kita D kosong. Lepas tu maintain RM50 lah tu. Okey, faham. Dah dapat ciput je. Aduh, sedih pasal tu kan. Tapi tak apalah, learn from mistake orang kata kan. Betul. Jadi pada saya nak bagi tahu pada yang di luar sana, maknanya kita buat ni kalau kita tak ada ilmu main tu lah. Buat dalam keadaan kita main belasah je kan. Tak apa, yang penting dah dapat sesuatu lah, dah dapat sesuatu. Jadi dekat sini kita boleh simpulkan yang mana Encik Rasidi ni, okay, so kenapa dia pilih business buyer ni? Sebab apa tadi dia kata, dia bayar RM200, dia dapat banyak barang sebenarnya. Dan kemudian bila dia datang sini kan, dia dengan Ustaz Sufian tu, dia datang, dia tengok sebenarnya bonus yang kita ataupun reward yang kita bagi dekat buyers ni memang besar memang sangat-sangat besar. Sebab tu dia memilih untuk buat business buyer ratio. Okey, baik. So sebelum kita pergi ke soalan yang seterusnya, okey. So kita iklan sekejap. Okey, so untuk tuan-tuan dan puan-puan yang tengok live ataupun podcast kita pada petang ini, okey. So kita nak bagi tahu bulan ni sebenarnya kita ada promosi yang sangat-sangat menarik ataupun yang sangat-sangat baloi untuk tuan-tuan dan puan-puan Grab, iaitu kita ada promosi nama dia kempen 4T. Kempen 4T ni maksud dia adalah 4 turun. Yang mana yang pertama adalah turunkan kolesterol, yang kedua turunkan gula, yang ketiga turunkan blood pressure, yang keempat adalah turunkan berat badan. Okey. So dalam package ni Cik Rasidi, okey, ada tiga produk sebenarnya. Okey, so satu lagi adalah produk Vicos. Okey. So ini secara mudah lah nak faham okey. So untuk produk barley, okey, untuk produk barley ni kita khususkan ataupun kita target kita adalah kita amalkan jus barley ni untuk turunkan kita punya bacaan kolesterol dalam darah. Okey, turunkan bacaan kolesterol dalam darah. Kemudian untuk kolesterol 3A, okey, dia dalam kolesterol 3A ni ada banyak sumber mineral dalam ni, okey, banyak sumber mineral yang mana dia bagus untuk melancarkan peredaran darah, dan juga adalah Vicos ataupun virgin coconut oil plus black seed oil dalam bentuk soft gel. Yang ni dia sangat-sangat bagus untuk yang ada masalah kalau sakit pinggang ke, tiap kali bangun pagi kan sakit urat dan sebagainya. Dia memang sangat-sangat bagus. So ini sebenarnya ramai tak tahu kita ada promosi ni. Dan kenapa kita cakap ada promosi? Sebab kalau beli 3 item ni berharga RM180, kita bagi free Rasidi. So bulan ni kita ada bagi free 1 botol 50 gram gula O rendah kalori. Okey. So mungkin ramai yang tak tahu kan sebenarnya gula O ni, bila nak cerita dengan customer kan, ataupun prospek kita tak tahu gula O ni untuk apa sebenarnya. Okey. So first kali dia untuk orang yang ada masalah kencing manis. Sebab dia rendah kalori, dia turunkan bacaan gula dalam darah. Okey, kedua dia bagus untuk orang yang nak diet, nak turunkan berat badan. Sebab semua orang tahu kunci utama nak turunkan berat badan adalah kita cut gula ataupun kita kurangkan paras gula dalam darah, okey, mengikut keperluan badan kita saja. Bila lebih, itu yang berlakunya pembentukan lemak dan dia akan naikkan berat badan. Okey, dah panjang sangat dah tu. Okey, jadi kita teruskan ke soalan kita seterusnya. Boleh Encik Rasidi Boleh. Okey, baik. So seterusnya, okey, boleh tak Encik Rasidi kongsikan dengan penonton kita pada petang ini, iaitu kalau ada satu orang tu dia nak join bisnes lebih jenis bisnes networking ni. Okay, so apa benda-benda yang dia kena prepare sebelum dia terjun ke dalam dunia bisnes, terutamanya bisnes networking ni? Okay. Pertama sekali of course lah dia mesti ada modal kan. Okay. Kalau ada semangat je kan, itu jadi hangat-hangat ayam kan. Okay. Modal mestilah, itu penting. Semua orang masuk nak buat bisnes perlukan modal. Okey. Perlukan modal, itu yang paling utama. Okey, yang kedua tu memang kita kena, kalau tak ada knowledge kita kena belajar lah. Kita kena belajar knowledge, contoh seperti apa tu product knowledge, dan juga pemasaran tu kita perlu belajar. Sebab apa? Kalau kita buat
orang kata kita ada duit saja, tapi strategi untuk memasarkan produk tu tak ada, tak boleh juga. Sebab maknanya nanti kita buat main hentam kromo je. Bila kita hentam kromo, mana hasilnya memang orang kata tak maksimal lah. Sebab ini bukan jual trading. Betul. Jadi kita kalau kita buat networking, maknanya kita harus tahu strategi dia macam mana, nak susun ahli-ahli kita betul. macam mana. Sebab tu dekat Buyerish ni kita ada buat kelas kan. Betul Cik Razli. Setiap bulan kita memang ada buat kelas dekat HQ. So siapa-siapa yang nak pergi ataupun nak dapatkan info berkaitan dengan macam mana sebenarnya cara mudah kan, nak dapat semua reward yang kita tawarkan kat Buyerish, boleh hubungi mana-mana admin kita untuk dapatkan info kelas tu. Sambung Cik Razli. Jadi maknanya kita mesti ada mentor lah. Maknanya kita mesti ada upline yang mengajar kita, ataupun kita punya mentor yang boleh guide kita macam mana nak buat bisnes ni. Jadi maknanya kita di sini kita kena orang kata belajar lah. Kalau kita tak tahu, kita tak faham, kita kena belajar, tanya upline kita. Ataupun kalau nak lebih advance lagi, kita sebab macam Cik Zaki kata tadi, syarikat menyediakan kursus betul. di Ibu Pejabat kan. Betul. Jadi makna rajin-rajin lah datang cari ilmu. Betul. Sebab kalau salah buat memang rugi. Rugi sangat-sangat rugi. Sebab di sini kalau kita buat tanpa ilmu, tanpa orang kata pengetahuan dan juga strategi yang betul, kita tak akan dapat orang kata result yang inilah, yang kita harapkan kan. Betul. Sebab kita dalam business networking ni, kita bukan kita mesti faham, kita bukan menjual secara trading. Kalau kita jual trading, maknanya hari tu kita kerja ada duit. Tak kerja tak ada duit. Betul. Tapi kalau dalam networking ni, kalau kita pandai cara kita susun, pandai kita cara kita canai kita punya rangkaian kita kan, insyaAllah maknanya sampai satu tahap nanti, maknanya kita itu kita orang kata kita ada passive income lah. Faham. Jadi dia nak buat bisnes ni, nak passive income, kena tahu dulu. Kena tahu. Sebab contoh saya buat ni betul-betul saya all out dalam masa 6 bulan je. 6 bulan saya betul-betul all out. Maknanya saya masa tu time PKP nak tidur kat surau tak boleh. Nak hotel pun tak ada kan. Jadi saya tidur di Bangkok ni hotel. Tahu Bangkok hotel? Dekat mana tu? Bangkok hotel ni maknanya dalam kereta tu kita rebahkan kursi tu, kita bengkokkan badan kita kan. Itulah. Bangkok hotel. Bangkok hotel. Jadi maknanya bila Bangkok hotel tu time subuh orang nak pergi surau, baru surau buka kan. Surau buka, di situlah saya mandi ke lepas ni mandi manda semua kan. Memang seksa lah masa tu. Tapi nak buat macam mana? Sebab kita bermula tu dalam keadaan PKP kan. Memang surau semua ni berkunci. Betul. Masjid besar berkunci. Jadi dulu kalau saya buat bisnes, kita orang masjid ni lah, kalau itu yang jadi tempat kita orang kata nak berlabuh malam kan. Kalau masa peringkat awal, sebab peringkat awal ni buat bukan ada duit. Ya, faham. Jadi maknanya kita kena sacrifice lah cara tu. Jadi saya pergi dekat Negeri Sembilan, dekat Bandar Seri Jempol tu, saya tengok ada petrol station kan. Tengok agak selamat sikit kan. Tapi yang gila hati tu kadang-kadang terlampau letih. Bila subuh ke pun gajah kan. Tengok-tengok pekerja dah sampai, kita duduk tidur. Itu pengalaman lah. Baik. Jadi itu antara, jadi apa yang kita dapatkan daripada Cik Rasidi tadi. Jadi perkara yang perlu dipersiapkan dekat orang yang nak join ataupun nak masuk dalam dunia bisnes ni. So first kali yang kita boleh ambil iktibar daripada kes Cik Rasidi tadi, satu, mesti kena ada modal lah. So modal ni betul, tak kisahlah kewangan ataupun modal, iaitu semangat. Betul, semangat. Daripada kisah Cik Rasidi tadi,
kalau kita tak semangat, tak berani, tak adanya nak tidur dekat hotel Bangkok tadi. Okey? Dan seterusnya lah, kena tahu macam mana nak buat satu-satu bisnes tu. Yang itu yang tadi saya kongsikan dekat Bioreach ni, kita memang ada sediakan kursus kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mana berminat ataupun nak tahu lebih lanjut berkaitan dengan bisnes ni, boleh saja terus hubungi admin dan kita akan bagi tahu tarikh program ataupun tarikh bila kursus tu kita akan jalankan. Okey, baik. So tadi kan dah panjang Cik Rasidi bercerita tu. Okey, Cik Rasidi, ni saya ada nak tanya sikit lah, okay, sebelum pengalaman Cik Rasidi ya. Okay, jadi sebelum saya nak soal tu, saya nak bercerita sikit lah. Okay, so Cik Rasidi pernah tak dengar kisah daripada kejayaan syarikat Ramli ni yang ditubuhkan oleh Datuk Haji Ramli. Nama dia Ramli, Burger Ramli tu kan, betul tak? Okay, so Cik Rasidi tahu tak kisah kisah di sebalik perjuangan jenama Ramli tu? Tahu tak? Yang saya tahu dia orang Perak, itu yang saya tahu. Okay, so kalau tak tahu, hari ni saya kongsikan lah, okay, dekat Cik Rasidi, dekat semua penonton yang ada dalam podcast ni. Okay, so antara yang paling menarik lah ya, yang paling menarik ini yang melalui pembacaan saya lah, mungkin ada betul, mungkin ada salah. Okay, so untuk kisah jenama Ramli, Burger Ramli ni adalah sebenarnya dia ni dulu kerja kilang. Okay, dia dulu kerja kilang, kemudian selepas dia balik dari kerja dia tu, kerja kalau orang panggil dia kerja 9 ke 5 lah, kita panggil, betul tak? Okay, dia balik daripada kerja dia, kemudian balik baru dia buat daging burger tu sendiri menggunakan tangan, dia cincang sendiri. Okay, itu permulaan jenama Ramli. Kemudian masa tu saya minta maaf, saya kurang ingat tahun bila, tapi dia zaman yang orang kata zaman orang kita belum makan burger lagi. Jadi that's why semasa tu, masa dia nak minta beberapa bantuan lah kan, nak buka bisnes kan, beberapa bantuan, banyak pihak-pihak tu menolak untuk bantu dia. Sebabkan apa? Sebab dia kata bisnes burger ni tak boleh berkembang. Sebab di Malaysia masa tu belum ada lagi ataupun belum popular lagi orang makan burger ni. Okey, so jadi kisah dia, bila dah tak ada orang nak tolong dia, dia buat sendirilah, dia bangkit sendiri. Okay, dia cari modal sendiri, dia buat sendiri semuanya, sampailah satu hari, sampailah hari ini kita kenal Ramli macam yang ada sekarang ni. Kan, kita pergi mana-mana malam je kan, kalau orang niaga burger 90% mesti chop dia Ramli, betul tak? Okay, so jadi daripada soalan, daripada cerita saya tu, saya nak tanyalah Cik Rasidi, pengalaman yang paling tak best sekali dalam buat bisnes Bioreach ni. Sampailah sekarang kan Cik Rasidi ni antara penerima reward kita yang tinggi, antara penerima reward kita yang tinggi. So tahun lepas dia dah pergi ke jelajah ke berapa negara Cik Rasidi? 9 negara. Antara negaranya? Dia 9 negara tu kita bermula daripada KLIA, kita transit di Dubai. Lepas tu kita landed di Milano. Milano kita pergilah Water City semua kan. Lepas tu kita pergi ke Slovenia, kita pergi ke Bosnia. Okey, main ais kan kat Bosnia tu kan? Okey, so saya ni maknanya perak jugalah kan. Pasal di kampung lu main di sawah main selut je. So first time dapat main ais. Dapat main ais lah. Alhamdulillah lah. Kau saya rasa kau tak bersama dengan Bioreach, tak merasa lah, pegang ais. Bukan masalah, maknanya kalau kita ada duit kita boleh pergi. Betul. Tapi masalah kita maknanya di sini, maknanya kita ada peluang pergi melancong percuma kan. Okay. Jadi maknanya kita ambil lah peluang tu. Okey. Baik. Kau nak pergi negeri tu belanja mahal sangat. Betul. Okey. Jadi balik kepada soalan saya tadi. Okey, boleh tak ceritakan pengalaman yang tak best, yang paling tak best buat bisnes ni, supaya kan pengalaman tu kita kongsi sama-sama hari ni, supaya mereka-mereka yang belum bertemu lagi dengan pengalaman tu, dia tahu macam mana nak
react dengan bila berlaku situasi macam tu? Jadi saya rasa buat Biorinsa tak ada yang tak best. saya tapi kalau bisnes lain tu ada yang tak best. Kalau buat Biorinsa saya rasa tak ada sangat-sangat yang tak best. Semua best. Sebabnya kenapa? Saya tak ada rasa tertekan buat Biorinsa ni. Pertama sebab produk kita murah. Jadi bila bukan murah lah, maknanya ni orang kata mampu milik. Jadi maknanya dia tak macam yang sebelum-sebelum yang saya buat ni. Sebab yang sebelum-sebelum saya buat ni bisnes, maknanya dia punya too tough. Dia punya dari segi harga dia kan, harganya tinggi. Jadi dia bukan keperluan harian. Macam kita kata gula ni daripada budak kecil sampai ke orang tua kan. Betul. Orang kerja manis pun nak minum kan. Jadi maknanya dia maknanya bila produk tu dia bukan suplemen. Kalau macam suplemen ni, kita yang perlu, orang yang boleh jadi dia perlukan, dia sakit dia perlukan suplemen. Tapi gula ni semua orang perlu. Okay. Jadi saya rasa tak adalah momen yang tak kalau susah lah. yang susah kan. Tak susah nak closing lah. Nak closing apa tak ada. Tapi kadang-kadang sekarang ni saya bagi free je kan. Sebab dah orang kata dah ada income ni, alah sedekah-sedekah je lah kan. Okey. InsyaAllah kurang rezeki. Yalah, insyaAllah. Okey, baik. So sebelum kita sambung ke soalan seterusnya, so kita nak iklan sekejap. Okey, so untuk tuan-tuan dan puan-puan, untuk pengetahuan, pada 7 hari bulan 10 ataupun 7 Oktober, jumpa kami di Road Tour Anugerah Bintang Jutawan 2023 di Johor. Kat Johor. So kita akan buat di Hotel Sri Malaysia Johor Bahru dekat Larkin. Larkin, okey. So tiket boleh dapatkan dengan staff Bioris, iaitu dengan harga RM30. So Encik Rasidi nak tahu tak apa menarik untuk program BJ kali ni? Tak tahu lagi. Tak tahu lagi. Okey, so hari ni saya nak bagi tahu Okey, kita akan buat sama juga macam dekat Kulim, yang mana kita ada lucky draw tau dalam road tour nanti. Lucky draw tu first prize dia adalah kita bagi free tau, satu tiket ABJ 2023. Yang mana untuk ABJ 2023 ni, tiket dia adalah berharga RM350. Kita bagi free saja. So kita bagi free dekat orang yang menang lucky draw tu nanti. Satu tiket saja. Okey. Tiket untuk pergi road tour tu hanya RM30 saja. So dan ada juga beberapa perkara menarik sebenarnya, cuma kita tak nak spill bagi tahu awal apa yang menarik dekat Johor tu nanti. So kalau nak tahu apa benda yang menarik tu, kena datang lah. Okey. Tak ada launching produk, tak ada lah. Itu rahsia. Okey. So kita ada benda yang menarik untuk dikongsikan dekat Johor nanti. Okey, so kalau untuk Cik Rasidi ditanya ada produk ke, tu saya tak tahu, tapi yang menarik tu bukannya produk. Bukan produk. So nak tahu, kena tunggulah. Kena join kita punya program Road to ABJ dekat Johor nanti. Okey, so kita boleh sambung lagi Boleh. Okey, baik. Seterusnya okay. So kalau tadi kita dah cerita pasal kenangan yang tak best lah. Kenangan yang tak best kan. Macam kes Jenama Ramli tadi, kenangan tak best dia, dia nak minta bantuan untuk buka bisnes, tak ada siapa nak layan. Okay, so soalan kedua ni pun ada cerita dia. Okay, so soalan yang seterusnya ni, okay, so saya nak cerita sikit pasal AirAsia. Okay. Kan, flight AirAsia. So biasa kan, Cik Asli biasalah naik AirAsia. Okay, so untuk AirAsia ni, okay, so kisah AirAsia ni, Tony Fernandez betul dia punya owner kan. Okay, so untuk syarikat AirAsia ni sebenarnya dah lama. Okay, kemudian syarikat AirAsia ni dia ada masalah hutang banyak. Okay, kemudian diorang jual AirAsia ni dengan harga yang sangat-sangat murah. Okay, tetapi tak ada siapa nak beli. Sebab apa? Hutang syarikat terlampau tinggi. Okay, jadi Encik Tony Fernandez ni, dia beli juga syarikat tu dan jadilah AirAsia macam hari ni. Okay, dia kalau tak silap, dia beberapa kali AirAsia ni dia menang untuk syarikat penerbangan murah, tambang murah yang terbaik. Dia ada pernah beberapa kali lah menang award tu. Okay, so daripada kisah Tony Fernandez ni, yang kita tahu adalah
dia ni nak buat sesuatu, dia research dulu. Maksud dia dia bukannya main beli je, aduk je, bukan. Okay, so dia ada ilmu, okay, baru dia buat. Okay, jadi sekarang ni saya nak minta Cik Rashidi kongsikan, kalau macam dekat Biorish ni kan, kalau lah hari-hari yang mana Cik Rashidi dapat call daripada kawan tu tadi kan, cerita pasal Biorish tu, apa first masuk dekat kepala otak time tu? Okey. Jadi first yang trigger otak saya, maknanya bila dia sebut gula kan. Okey, first yang saya dapat gula. Jadi pada selama ni saya buat MLM, kebanyakannya produk-produk kesihatan. Jadi bila saya dapat ni gula, macam saya pun biasa cakap lu, why not lah kalau orang buat beras buat MLM kan. Tapi sebab beras ni dia, ni kawalan barang beras harga kawalan. Cik Rashidi jangan sebut beras sekarang ni. Takut podcast kita ada masalah nanti. Okay, jangan sebut. Jadi dah tak apa tu sudah ada. Jadi maknanya bila dia sebut gula, Puan Petua Senang sebut gula. Jadi saya cakap ini bagus ni gula. Sebab apa dia kan, pada saya saingan dia hanya gula pasir lah. Betul. Dia ceritakan sikit tentang apa tu gula O ni, saya dah mula tertarik kan. Jadi saya pun tak fikir panjang lah. Saya ni pasal kita pun masa tu tengah dalam PKP tu, tengah kata bermasalah dari segi bisnes yang lama tu kan. Jadi saya kata ni maknanya mudah lah kalau kita nak pasarkan gula kan. Betul. Dalam keadaan gula kita tak ada mana apa tu orang kata LDL apa kan. Betul. Lepas tu kalori pun rendah kan. So saya grab ya, saya tak fikir panjang. Saya online duit 200, dalam 2 hari sampai yang kata saya kata 40 botol kan. Yang saya kata terkejut beruk dapat 40 botol ni. Jadi saya dari situ saya terus mulalah. Memanglah first customer saya pergi tu dia reject kan. Tak apalah, tapi saya down juga lah kan. Dia reject, alamak masa first customer aku reject ni kan. Tapi last kali ni dia ni malam ni pun nak dia suruh hantar satu papan tu. Dia kata saya ada di Perak. Dia call, dia kata ada mana lah. Saya kata saya ada Perak ni. Malam ni kau bawa. Malam ni tak boleh, besok boleh. Saya kata, masa saya baru balik kan. Oh dulu dia tak nak. Sekarang dia minta. Sekarang dia minta. Dia kecil manis lah. Dia kecil manis. Dia tu ada kecil manis. Tapi dia sombong lah. Okay. Jadi dia sekarang nak. Sekarang dia tu kita panggil padi laksa. Dia jual laksa lah kat malam kan. Jadi saya kata kau bawa yang ni yang satu pack tu kan. Dia jual lah kat pasar malam. RM10 kan. Okey. Jadi dulu masa mula saya ingat kita jual RM20 satu pack, RM15 kan. Tapi sekarang ni semua kita jual harga lantai lah 10. Betul. Sebab dah menyeluruh kan. Kita jual 20 orang komplain kan. Jadi maknanya benda tu gitulah. Peringkat awal tu kita banyak jual untuk nak memperkenalkan dulu peringkat awal. Sekarang ni orang dah kenal. Jenama tengok orang dah gula O, orang dah tahu dah kan. Betul. Jadi, orang kita sebut Biorish dia tak berapa nak kenal. Kita sebut gula O. Yes. Sebab orang lebih kenal produk daripada syarikat sendiri. Betul. Okey, baik. Seterusnya. Kalau macam tahun lepas kan dah, tadi kan Cik Rashidi ada bagi tahu kan, tahun lepas dah menang pergi ke 9 negara, betul tak? Okey, so untuk tahun ni target Cik Rashidi? Saya sebenarnya saya dah capai G6 lah. Okey, G6. Okey, cerita sikit G6 tu hadiahnya apa tu? G6 tu adalah set barang kemas lah. Set barang kemas, betul? Mana bernilai RM15,000. RM15,000 set barang kemas. Tapi maknanya saya pun tak ambil lah mana barang kemas tu kan. Nak kumpul point lah. Kumpul sebab target saya by next year, mana end of next year lah. Saya, kalau ni sebab saya pun baru ada 500 AP lebih kan. Mana saya perlukan lagi 900 lebih kan. Untuk nak capai G8 tu. Okey. Itu kereta lah, kereta mewah lah. Tapi pada saya bukanlah mewah lah pun sangat kan. Kalau kata kita, sebab kita punya hadiah tu lah 100,000 lebih kan. Betul. Jadi dapat beli brand new kereta pun cukup lah. Alhamdulillah. Sebab apa, saya yang beli company lepas, dia reward dia bukan bagi ni, dia bayar deposit muka je. Lepas tu kita berpeluh nak bayar berbulan. Jenuh. Company baru jalan 2-3 tahun kan. Lala company KO kereta kita kena bayar bulan-bulan. Letih kita.
Yang ni Tuan Haji kan dapat bagi reward ni, alhamdulillah. Kalau dia bagi selepuk tu kan, kita dapat pakai 5-6 tahun kita lenjan pun okey lagi. Mana Okey. kalau nak rosak pun 5-6 tahun kan. Lepas tu ada reward baru kan, kita fight lagi. Yang penting sempat lah pakai. Betul, pakai sampai 5 tahun. Alhamdulillah. Okey, baik. Okey, sebelum tu, okey kita iklan dulu. Minum dulu Cik Asidi. Okey, iklan dulu. Okey. Okey, jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan, okey, yang tengok podcast sekarang ni, okey, jangan lupa untuk share podcast ni sebab kita banyak kongsi benda-benda yang berguna ataupun kita boleh jadikan pembakar semangat ataupun sebagai nasihat lah kepada tuan-tuan dan puan-puan kat luar sana. Okey. Jadi kan ini kita nak minta tolong sangat dekat semua yang tengok podcast kita hari ni untuk follow kita punya Sokmed. Okey, so kita ada Facebook page, okey, yang mana tuan-tuan dan puan-puan tengah tengok podcast ni sekarang. Kemudian kita ada YouTube. Okay, YouTube Bayrich TV. Boleh search dekat YouTube tu terus. Channel kita Bayrich TV. Dekat situ kita ada sharekan lah macam-macam video Cik Rasidi kat situ. Sebab video testimoni lah, video cara guna sistem lah, video motivasi dan macam-macam lagi. Kemudian kepada tuan-tuan dan puan-puan yang minat entertainment, okey, nak minat entertainment ataupun yang orang kata nak cuba platform baru untuk kembangkan bisnes Bayrich ni, boleh follow kita punya TikTok iaitu Bayrich HQ. So dekat TikTok tu sekarang ni kita Bayrich, kita nak fokus banyakkan konten dekat situ supaya lebih mudah tuan-tuan dan puan-puan nak perkenalkan bisnes Bayrich ni ataupun nak kenalkan Gulu O ni sendiri dekat masyarakat. Okey, dan yang terakhir sekali, Instagram lah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ada akaun Instagram, jangan lupa follow Bayrich Official, kita punya nama. Okey. So boleh kita teruskan soalan seterusnya? Okey, baik. Seterusnya, sebenarnya ramai tak tahu siapa antara orang yang bawa bisnes Bayrich ni ke Indonesia. So hari ni kita bawa. Okay, so dalam episod yang lepas sebenarnya kita ada jemput Dato' Abu. Okay, so siapa-siapa nak tengok ulangan tu boleh pergi ke YouTube Bayrich TV. Okay, kita ada jemput Dato' Abu daripada Pekanbaru Indonesia. Okay, sebenarnya inilah orangnya yang bawa. Okay, tepuk sikit kan. Okay, inilah orangnya yang memperkenalkan, antara orang yang memperkenalkan bisnes Bayrich ke Indonesia. Okay, jadinya soalan saya hari ini adalah, kita tahu nak bawa satu-satu bisnes ke lain negara ni of course lah kan, masa, betul lah Cik Rasidi, masa, duit memang banyak habis. Sebab saya jumpa Cik Rasidi dekat Indonesia, saya datang dia dah ada, saya balik dia tak balik lagi. Saya tak tahu bila dia balik. Okey, jadi soalan saya ni adalah, boleh tak kongsikan dekat kita punya pendengar podcast pada petang ini, macam mana sebenarnya tips kita nak buang sifat malas kita, malu kita ni. Sebab macam saya cakap tadi, saya datang dia dah ada, saya balik dia masih ada dekat Indonesia. Saya tak tahu berapa lama dia duduk kat situ. Sebab untuk memperkenalkan bisnes dekat tempat yang baru memang perlukan effort yang tinggi, betul lah Cik Rasidi? Okay, so boleh tak kongsikan kepada pendengar macam mana sebenarnya tips daripada personally lah, daripada Cik Rasidi nak buang sifat malas tu? Okay, kita ni maknanya dalam hidup ni, kalau kita malas tu, that's the end of our ni lah, kehidupan kita lah. Sebab apa? Orang kata bukan senang nak senang. Betul. Tapi memang senang nak susah. Nak susah senang je. Tak payah kerja, duduk je. Memanglah kita susah . Tapi kita sebagai manusia ni, maknanya kita diberi tanggungjawab. Maknanya yang dah ada family ataupun dia tak ada family lagi, maknanya dia bertanggungjawab kepada diri dia sendiri. Jadi maknanya kita ni dilahirkan ni bukan untuk kita, orang kata, duduk saja tu kan. Maknanya kita perlu nak makan, kita perlu minum, kita perlu tempat tinggal. Jadi maknanya kita perlu maknanya apa orang kata, berusaha untuk menyara hidup kita sendiri, menyara hidup keluarga, anak, isteri dan sebagainya.
Jadi kita kena buang sifat malas tu. Sifat malas ni kalau ada memang dia habis lah. Kalau kita tengok orang yang malas kan, dia ada rumah tangga dia hancur. Dia ada family, dia tak kahwin lagi, family pun tak suka sebab dia malas. Asyik nak tidur je kan, makan tidur. Bangun tidur tahu nak cari orangnya apa pergi ke dapur, selongkar periuk makan. Okey. Periuk pelanggan kat ni. Jadi maknanya kita salah satu nak hilang malas ni ada. Ni adalah nyerah ni. Terus promote. Terus promote. Kopi nanduk ni. Kopi nanduk ni kalau kita pagi kita bangun tu kita rasa alamak hari ni macam tu orang kerja lah makan gaji kan. Aku malas habis kerja lah. Nak dalam kepala ada nak ambil MC dan sebagainya kan. Bancuh kopi nanduk ni panas-panas minum. InsyaAllah lepas tu dia akan ceria kan. Mana hilang malas tu. Jadi maknanya kita perlu sifat malas ni kita tak perlu ada dalam kamus hidup kita. Kalau ada ni memang itulah punca-punca yang menghancurkan hidup kita. Percayalah cakap saya. Di luar sana berapa ramai yang rumah tangga hancur boncai sebab masalah malas. Dia malas bekerja, malas nak berusaha, malas nak cari kerja. Kalau kerja pun dah sebulan 2-3 bulan berhenti kan. Tapi kalau betul malas kau nak ni malas nak kita ni sebab kata kita ni nak jadi bos sendiri. Malah kalau kerja dengan orang kena arah kan. Betul. Kita kena perintah kena ni dia tak boleh. Orang tak boleh perintah dia. Okey. Cadangan saya yang paling ampuh sekali joinlah bisnes Bayuri. Buat network. Siapa pun tak boleh puasa kan. Mana ada modal 200 cukup pergi buat sendiri. Kalau nak duit buat, tak nak buat kau tak ada makan lah dari itu. Senang kan? Betul. Jadi maknanya pada saya tips untuk elak malas tu sedar diri. Kena sedar diri satu tapi kena usaha lah. InsyaAllah Allah bagi rezeki. Bukan memanglah orang kata ulat dalam batu pun boleh hidup. Tapi maknanya kalau kita kata contoh air ni kat sini. Okey. Ataupun makanan sini. Saya tak angkat ni buah ke mulut. Memang tak boleh minum. Memang tak boleh. Lah. Betul. Jadi maknanya kita perlu ada daya usaha. Paling kurang pun maknanya kita kena suap dalam mulut. Kalau rezeki kat depan tapi kita nak suap pun kita malas. Jadi maknanya di luar ni maknanya especially kita cakap dalam konteks Bayurish lah. Maknanya company Tuan Haji Ishak dah sediakan semua. Prasarana semua produk apa. Kau nak fikir nak modal macam Tuan Haji Ishak tu kan kita memang tak mampu lah. Tapi kita di sini dengan hanya RM200 kita bermula. Saya bermula 200. 200 lepas tu upgrade ke 400, lepas tu upgrade ke 3000. Masa tu bukan 3004 lagi, 3000. Last kali saya upgrade ke 6000. Jadi all in all maknanya saya 10,000 lah senang cerita. Okey. Cadar ni dalam ni kan. Tapi alhamdulillah maknanya saya ada peace of mind lah orang kata kan. Sekarang ni tak ada macam dulu sebab kita di sini bonus kita tu hari-hari kita boleh withdraw. Contoh kalau orang baru masuk lah saya bagi tahu kalau kata dia even dia package 200. Okey dia menaja dia dapat RM50. Pergilah cash out kan. Sebelum pukul 2 ni cash out. InsyaAllah sebelum pukul 5 Puan Zainon awak masukkan dalam akaun. Ada belanja RM50 hari tu hari kan. Jadi bukan kerja nak suruh kita bancuh simen. Itu pun malas. Itu pun malas kan. Bukannya susah benda ni. Pergi je kan. Kalau kata ni dalam ni apa contoh kata kopi nanduk kan. Jual lah satu tu RM3 kan jual kan. Mana ni kalau usaha lah. Kalau usaha lah. Buat macam ni macam orang buta kan dia bawa tisu pergi kan. Kita jangan buat tisu, kita buat kopi nanduk satu RM3 je kita kan. Pakai je spek hitam kan. Bukan salah suruhlah Zaki yang tarik kan. Saya tak buat, saya meniaga kopi. Okey baik. So jadi jawapan Cik Asri tu dia mengalah ke tadi ada Cik Asri ada sebut kan nak jual-jual tadi kan. Okey. So boleh tak kongsikan kalau kan kita jumpa dengan customer yang reject kita. Okey, sebenarnya macam mana kita nak deal dengan dia tu? Okey, customer ni malah ada reject kita, dia jumpa kita. Kita nak ni kan contoh gula O yang RM10 tu kan yang kecil yang kan. Yang kecil ni okey. Kita bawa kan. Okey, dia akan cari bagi alasan dia tak nak beli kan macam-macam. Dia kata saya tak minum gula dia kata kan. Okey, tak minum gula. Okey, kita jangan dia tak minum gula kita belah macam tu je. Takkan kat rumah encik ni kalau encik tak minum, isteri takkan tak minum, anak-anak takkan minum, tak minum, cucu takkan tak minum, orang datang rumah takkan kita hidang.
air suamnya kan. Okey. Jadi maknanya kita corner dia sampai last dia beli. Dia Kita maksudnya jangan tips dia ni kalau jumpa orang yang reject kita, kita konas lagi mana boleh. Kita corner dia sampai dia tak boleh nak jawab. So Last dia akan keluar RM10. siapa-siapa yang nak tahu ataupun nak tahulah secara detail kan macam mana nak closing menggunakan Gulok O ni, kita ada ajarkan sebenarnya Cik Rasidi dekat HQ. So kita memang ada every month. Selain kita ajar cara untuk buat bisnes buyerish yang betul, kita ada juga buat kursus untuk tips skrip untuk betul nak uruskan penolakan tu. Macam mana nak buat kalau ada customer tu dia reject kita punya perangan, ataupun bila kita datang approach dia tu dia akan cakap oh tak apa saya dah ada, tak apa saya tak ada kecil manis. So ending dia kita ada ajarkan dekat syarikat, dekat HQ, kelas dia apa benda semua. So kalau tuan-tuan dan puan-puan berminat atau nak tahu lebih lanjut, boleh hubungi mana-mana admin Buyerish. Okey. Seterusnya kita iklan sekejap. Okey, Cik Rasidi minum dulu. Iklan lagi. Separuh dah kopi. Okey, so untuk tuan-tuan dan puan-puan yang tengok live podcast pada petang ini, saya nak bagi tahu yang mana siapa-siapa yang masih tak tahu lagi, syarikat Buyerish kita ada keluarkan satu produk terbaru iaitu khas untuk wanita sebenarnya. Shiwa Coffee, okey, yang ada tulis kat sini Kak Fatimah. So untuk kelebihan Shiwa Coffee ni Cik Rasidi, so dia bagus untuk masalah wanita lah. Nama pun Kak Fatimah kan. Dia ada sangat-sangat bagus untuk masalah orang yang ada masalah hari tu lah ada yang bagi testimoni, ada masalah perempuan lah, menstruation. Okey, kemudian ada yang bagi tahu selepas dia amalkan Shiwa Coffee ni, sebelum ni dia ada mungkin faktor umur lah, dia sudah menopause. Okey, kemudian dia ambil Shiwa Coffee ni dan alhamdulillah menstruation dia datang balik. Okey. So siapa-siapa nak dapatkan ataupun nak tahu lebih lanjut berkaitan dengan produk ni, okey, boleh terus hubungi syarikat Buyerish ataupun bolehlah jumpa mana-mana sebenarnya ejen Buyerish yang terdekat dekat kawasan anda. Okey. So boleh kita sambung balik Cik Rasidi? Okey. So seterusnya, okey. Kita kan sebenarnya tadi masa pengenalan diri tadi, Cik Rasidi sebenarnya dia tak nak expose dia kerja apa sebelum ni. Sebelum dia masuk ke dunia bisnes, dia tak nak expose. Okey, boleh tak ceritakan dekat penonton kita, Cik Rasidi sebelum ni kerja apa dan kenapa berhenti memilih buat bisnes? Saya bekerja mula kita kilang lah. Okey. Kita kilang, lepas tu saya join by Bumi Putra, iaitu pada tahun 76 tahun 76. Jadi masa tu saya ni mana sekolah pun tak habis. Tiga tempat saya lari, malas sekolah. Jadi malas sekolah, saya lari ke Johor Bahru. Saya kerja dekat restoran basuh pinggan lah semua kan. Lepas tu saya turun ke PJ, kerja kilang tonram. Lepas tu saya dapat kerja jadi dispatch dekat company company printing dekat PJ. Lepas tu lah saya dapat kerja bank. Dapat kerja bank tu start 1976 lah. Jadi saya kerja bank apa? Bank Bumi Putra. Bank Bumi Putra. Dah lingkup. Dah bankrupt pun. Jadi dulu sebelum dia bankrupt saya dah lari lah. Saya fikir orang kata kerja bank haram lah gini-gini. Memang bukan orang kata lah, memang betul lah kan. Terlibat semua kan. Okey. Jadi saya ni duk perang nak berhenti tak berhenti. Lala saya berhenti pada tahun 1994. 1994. Okey. Itu pun masa saya berhenti tu saya dah berjinak dengan MLM ni lah, bisnes lah, multi level. Jadi pun masa tu tak banyak lah. Saya dapat satu bonus lah 3,000 sebulan. Gaji saya pun tak sampai banyak tu. Campur overtime pun tak sampai 3,000 sebulan kan. Jadi saya buat MLM dapat 3,000. Saya kata boleh lah, saya cemburi. Itulah permulaannya. Tahun 1994 tadi tu. 1994. Maknanya daripada kerja bank tadi sanggup berhenti. Sanggup berhenti, kemudian masuklah dalam dunia bisnes. Masuk bisnes ni
Biasalah, saya ingat kalau yang nak susun dulu kita masuk MLM ada file. Setiap kita masuk tu dia ada file kan. Sekarang tak ada lah. Oh. Dia nak kena bayar keahlian dulu. Okey. RM50 dapat satu file kan. Okey. Lepas tu baru kita beli produk. Dalam file tu apa? Apa masuk file tu? File tu ni lah, dia produk knowledge, pelan pemasaran semua. Oh, dia masukkan dalam satu file lah, detail-detail tu. Itu jadi, pun kena bayar. Itu ni membership lah. Membership. Kena bayar file tu RM50. Lepas tu kalau susun file macam sepah lah kan. Tapi dah buka file tu buang je lah. Bagi apa yang Cina tu apa? Surat khabar lama. Surat khabar lama campak kat dia kan. Jadi kalau saya pun tak ingat berapa puluh company lah saya ni kan. Saya bermula MLM ni sebenarnya sungguh pun sebelum saya berhenti 94 kan. Tapi saya bermula dengan Tupperware ada belakang dekat ni. Syarikat kan? Tupperware lah. Ya, betul. Bawa masa tu saya ingat lagi bas mini tu. Dulu bas mini pendek kat KL tu. Okey. Kalau pink? Ada kalau putih ke apa, tak kenal dulu. Okey. Kuning apa kan. Jadi bas mini yang pendek tu kita buat Tupperware kan besar-besar. Kalau naik atas bas mini tu orang punya bising lah. Tak ada space dah lah. Kacau dengan Tupperware kan. Kena marah. Lepas tu Tupperware, Causeway, lepas tu Amway, lepas tu Zulian, dah macam-macam lah saya buat. Jadi maknanya saya dah terlampau banyak company. Saya sampai last ni lah. Jadi saya ingat tak berapa puluh, saya pun tak ingat. Tetapi maknanya apa yang saya dapat rumuskan bahawa maknanya masa dulu traditional plan lah, dia tak ada binary. Okey. Tapi saya banyak juga terlibat dengan binary, tetapi binary yang dia bayar maknanya dia punya pairing tu adalah full pairing. Jadi kebanyakan saya observe kalau yang full pairing ni company tu memang tak boleh sustain kat market. Sebab apa? One day dia akan overpaid. Jadi bila saya dapat ni BioRich ni saya tengok dia maknanya dia ada index pairing situ. Betul. Jadi index pairing ni yang menyelamatkan company. Betul. Alhamdulillah masih bertahan. Kita bertahan sebab macam betul apa Cik Ishak kata, dia pun tak pening, kita pun tak pening. Betul. Sebab kita tak nak kita je dapat duit, lepas tu company lingkup, kita tak boleh nak cari makan. Dan mana kita kena bermula daripada kosong balik. Betul. Jadi saya cakap downline saya, saya dah nasihat dia orang, kalau kita kata kita bukan nak jadi juruan saya cakap kan. Kalau juruan banyak company tumbuh macam cendawan kan. Nak jadi juruan sampai bila kita tak habis kan. Tapi kita dapat satu yang kita dah boleh pegang. Sampai kita macam contoh saya umur 66 kan. Saya nak lari sana sini saya tak larat lah. Bukan sebab strength saya dari segi kudrat saya tak macam saya umur 40-an. So saya memula berhenti bank dulu kan. Berhenti bank 1994 tu dah 40-an dah. Dah tak ingat 40-an. Saya tahun 57. Jadi masa tu sekarang ni maknanya 1994. Sekarang hampir 30 tahun dah 2023 kan. Dalam bisnes ni. Mana full time saya dah 29 tahun. Jadi kalau saya nak bermula dengan company baru, saya memang tak larat. Jadi di sini tak apalah, saya kata bukan kalau company baru tu dia tengok buat dia orang mencanak-canak bonus kan. Tapi saya tahu ending dia dalam 2-3 tahun, 3-4 tahun dia habis. Jadi mana kita terpaksa bermula lagi. Jadi pada saya biar benda tu sikit tapi kita konsisten. Jadi saya tak gairah lah. Orang kata saya tak tersirna ataupun apa tu dalam masa tu kataan lagi tak teruja lah. Okey. Nak apa orang kata kau jadi juruan kat sini kan. Bukan it's not that apa tu kita bukan tak nak duit. Tapi kita dah tahu maknanya benda tu tak boleh pergi jauh. Kalau dia cakap mana pairing, full pairing, saya kata tak apalah, buatlah pergi kan. Saya tak akan terlibat dengan benda-benda macam tu, tak apa. Maknanya saya di sini saya rasa dah cukup selesa. Betul. Cukup selesa dalam keadaan maknanya saya pun dah macam kita ada auto pairing lah kan. Betul. Sikit-sikit pun orang kata hari-hari ada duit masuk kan. So maksudnya keputusan untuk berhenti kerja bank tu menyesal tak? Memang tak menyesal. Tak menyesal. Sebab saya rasa kalau 100% tak menyesal lah. Sebab kalau saya masih di bank masa tu, bank tu bankrupt. Lepas tu kita kena VSS dan sebagainya kan. Saya pun tak tahu kat mana saya masa tu kan. Tapi alhamdulillah saya lari dulu kan. Saya lari dulu maknanya saya dah orang kata bermula dengan networking ni, tapi inilah yang expertise saya. Jadi saya bukan tak ada expertise lain. Maknanya saya macam mana pun saya kena akhiri saya punya orang kata saya punya pekerjaan saya ni kan. Dalam bidang ni jugalah. Okey, baik. Dalam bidang networking jugalah.
Baik, terima kasih atas perkongsian. Okey, so boleh tak nak tanya producer ni? Boleh tambah masa sebab ada 2 soalan. Okey, sekejap. Ada tahu masa ada 2 soalan daripada viewers. Soalan ni ditujukan dekat Cik Rashidi. Okey, soalan pertama daripada Taiko Acik. Dia tanya, macam mana Cik Rashidi kekal bersemangat untuk buat Bayoris? Jawab ni. Okey, Cik Rashid Johor ni. Acid, Taiko Acid. Ni saya panggil Terima kasih Cik Rashid tengok. Okey, Cik Acid, thank you untuk question tu. Okey, kita nak kekal bersemangat ni maknanya dalam bisnes Bayoris ni, maknanya kita macam saya kata tadi lah, kita tak kerja tak makan kan. Maknanya kita kena, itu motivasi kita. Maknanya kita, pasal macam saya ni, minta maaf ni, banyak hutang, masih banyak lagi. Hutang ni saya buat hutang masa buat investment dululah. Ajar orang masuk investment, orang tu percaya kat kita, dia tak tahu benda, kita kata okey boleh dapat. Okey, kejap. Boleh tak bagi sedikit ni, sedikit pesanan dekat penonton kita hari ni, jangan terlibat dengan investment. Jadi bila saya terlibat dengan investment ni dulu, saya pun tak berapa, masa tu tak berapa ni lah, ikut je kan. Jadi bila dah, macam saya kata lah, benda tu, investment ni dia memang tak ada lah. Kalau dekat Malaysia ni kita kata satu ada company investment yang dah 5 tahun ke atas, dia tak ada. Selalunya sebelum 2-3 tahun ni dia bertahan, lepas tu dia lingkup. Ni pengalaman Cik Rashidi sendiri lah. Jadi saya bila orang tu masuk dalam keadaan dia masuk, mestilah dia masuk besar, sebab dia tengok duduk diam dapat duit kan. Dia masuk besar. Kita company janjikan tiap bulan boleh dapat income tanpa bekerja kan. Dia nak duit bekerja lah. Jadi dia orang ni masuk. Tetapi sebab dia orang ni tak ada pengalaman, macam saya ada pengalaman kan, dia tak ada pengalaman. Jadi bila tak bayar, dia akan cari kita lah. Okey. Jadi maknanya saya ni tak nak putus hubungan dengan kawan kan. Jadi saya dapat bonus ni pun saya banyak duk bayar hutang lagi. Jadi saya serik lah, memang saya serik. Bab investment ni saya memang dah cukup serik. Sebab apa? Dia mengajar hati saya ni, mana saya sekarang ada duit, tapi sebab duk bayar hutang, saya pun dah tak ada duit. Okey. Jadi untuk kekal kan, macam Cik Rashid kata tadi, nak kekal momentum kita tu kan. Maknanya kita selalu kena berhubung lah dengan rangkaian kita, dengan mana orang kata kita punya upline kita kan. Betul. Maknanya kita kena sekali-sekali tu kena ngeteh-ngeteh, ngopi-ngopi kan. Berkongsi semangat lah. Berkongsi semangat. Maknanya kita kena, jangan kita menyisih diri kita. Maknanya kita buat sendiri-sendiri lah. Kalau kita buat sendiri memang kita down. Lama-lama bosan dah. Memang. Sebab apa, kita tak ada kawan yang ni upline kita nak nasihat kita. Tak ada downline kita yang nak refer kita kan. Jadi kadang-kadang bila downline tu, dia memang dia bukan nasihat kita, dia refer kat kita. Jadi tak secara langsung, maknanya kita, apa orang kata, semangat ada. Sebab apa, bila kita downline kita berjuang kan, takkan kita tak tinggal dia macam tu. Jadi kita pun akan turut bersama. Dia ajak pergi, contoh saya dekat Ipoh ni, saya turun ke Ipoh kan, service group apa semua, itu di situ mana kita boleh ni. Tapi momentum yang betul-betulnya adalah ni lah. Bohonglah cakap kalau dia sebenarnya motivasi dia adalah duit. Motivasi dia yang betul. Duit. Jadi yang bila kita ada income, insya-Allah contoh macam hari ni Ustaz Sofian, saya tengok tadi ada 60 pot lebih kan. Saya dah kira-kira, bonus kau hari ni 1000 lebih Ustaz. Motivasi kan? Yang sebenar. Motivasi sebenar adalah motivasi income. Sebenar duit. Income. No RM, no motivation. No money, no talk lah orang kata senang kita. Okey, Cik Rashidi, boleh tak kalau Cik Rashidi tak rasa macam terasa lah kalau saya tanya kan, berapa sebenarnya yang loss untuk investment tu sampai sekarang ni masih bayar hutang investment lagi? Ada yang masuk. Kalau tak boleh sebut figure exact, sebut berapa angka? Dia sebenarnya 5 angka lah. 5 angka? Tapi 5 angka satu lah. Maknanya dia ada 10,000 ke atas lah. 10,000 ke atas. Melabur 10,000 kan. Jadi kita nak bayar, bukan kita boleh nak bayar rap itu. Betul. Jadi saya bayar 500 sebulan macam tu kan. Jadi maknanya kalau 500, kalau 10,000 agak-agak berapa 20 bulan lebih kan. Kadang-kadang ada je kata terculah, apa orang kata, ni bulan yang temis, bulan yang ni miss kan. Tapi saya alhamdulillah lah yang 10,000 berapa 10,000 tu dah lepas. Ni ada 11,000 lagi ni saya kena ni, ada bagus separuh jalan. Jadi mana kalau saya minta maaf, ada yang tengok kan? Yang tengok ni, kalau yang tengok ada yang macam minta sumbangan kan. Saya tak boleh nak bagi sumbangan.
Macam contoh macam sekolah-sekolah tahfiz ke apa semua minta sumbangan tapi saya tak boleh nak bagi. Bukan saya tak boleh sebab saya sendiri komitmen banyak. Mana komitmen saya terpaksa bayar hutang betul kan. Yalah. Jadi maknanya saya pun itibar kepada pendengar kita hari ni. Saya pun sebenarnya tak seronok apa tu macam tu tapi nak buat macam mana. Sebelum saya orang kata pejam mata ni, misi saya adalah saya nak bayar semua tu hutang. Hutang dengan bank, dengan bank pun ada juga kan. Mana hutang kereta ni, apa-apa orang kata hutang lapuk tu kan. Tapi yang penting dengan manusia ni. Yalah. Mana saya tak nak nanti orang kata saya meninggal nanti kan masa kita meninggal kita kata kalau ada hutang ni carilah waris apa kan. Betul tak nak waris saya susah. Dan juga dengan bank kalau kita hutang, dia akan cari kita punya ni kalau kita hutang kereta tak ni kan. Lain kita hutang rumah. Sebab dia ada MRT tu, maknanya dia ada insurans. Betul. Jadi kalau jadi apa-apa maknanya dia insurans tu yang akan bayar rumah tu. Betul, insurans. Hak kekal. Jadi hak kekal. Hutang dengan manusia ni masya-Allah. Maknanya kau boleh saya pun minta doa kepada Allah. Kalau dia tak halalkan tu memang masalah. Minta doa kepada Allah kau panjang kalau umur aku ni sebab aku nak buat bisnes ni aku nak bayar hutang. Nak settle hutang pada orang yang ni kan. Itu apa ni. Jadi kalau orang minta sumbangan ni ya Allah, bukan saya kata dia macam-macam dia orang hantar ni nanti kan. Kalau kedekut nanti tak masuk abang kata ni dari segi adalah kalau yalah betul. Hantar dalam grup kan. Betul. Aduh dia kata aku ada orang ni tak faham aku pada masalah aku sendiri. So moral daripada cerita Cik Rasidi ni, kalau boleh jangan terlibat langsung lah ya. Jangan terlibat dengan bisnes-bisnes yang investment. Direct tapi ini pandangan daripada Cik Rasidi, daripada personal dia, okey, daripada pengalaman dia, okey, yang mana dialah yang kena tanggung hutang-hutang kan, kena masih membayar hutang dalam bisnes yang sebelum ni, okey. So kita sama-sama ambil iktibar dalam kes Cik Rasidi hari ni, okey. Tapi kita ucapkan ribuan terima kasih lah kan, sebab dia dah kongsikan dan insyaAllah saya sangat-sangat yakin Cik Rasidi yang tengok hari ni pun mesti dah banyak kali terkena dengan syarikat investment ataupun syarikat-syarikat yang lain lah. Okey, producer, soalan nombor 2 ya? Okey, soalan nombor 2. Okey, ni daripada jutawan ada podcast. Soalan dia berdasarkan pengalaman Cik Rasidi lah. Apa cadangan Cik Rasidi untuk orang yang baru nak kenal MLM? Nasihat. Apa tu dia jangan untuk, investment. Tak, untuk orang yang baru-baru nak kenal dia padahal dia tak faham. Sebab apa dalam market sekarang investment pun orang kata macam MLM juga kan. Jadi itu yang merosakkan nama multi level tu. Ni industri multi level. Okey. Jadi maknanya orang ni kalau orang ada yang cukup menyampah dengan MLM ni kan. Sebab apa dia tahu itu macam apa orang kata investment pun dia kata MLM. Sebenarnya MLM dengan investment tu lain. MLM ni multi level marketing ni dia memang berasaskan product base kan. Berasaskan produk. Betul. Dan kalau investment ni dia tak ada produk. Dia hanya yalah maknanya dia ada atas kertas saja. Atas dia ada persen-persen gitulah. Dia punya return hari-hari kan. Betul. Jadi maknanya situ kena faham. Kalau dia network ni orang kata yang pure ni product based business kan. Mana multi level dia mesti ada produk. Ada produk. Jadi mana di situ mana kalau buat networking pun maknanya yang buat business networking dia ada produk. Dia bukan, tapi kalau investment dia tak ada produk. Dia betul-betul semata-mata maknanya dia orang kata dia ada plan pemasaran situ, marketing plan untuk nak buat duit dia. Jadi dia buat duit. Jadi maknanya make sure sesuatu yang syarikat yang kita nak join tu dia adalah genuine punya saranan tu lah. Pastikan syarikat tu dia betul-betul wujud dan ada produk yang diniagakan. Okey. Jadi macam yang Cik Rasidi bagi tahu tadi, dekat buyers ni pun sama Cik Rasidi. Kita terapkan iaitu kenal bisnes. Okey, kenal bisnes yang kita nak buat tu. Macam dekat buyers sendiri, kalau ada lah kalau tuan-tuan dan puan-puan ada prospek baru dan sebagainya, bawa dia datang ke HQ Buyerish, bawa dia lawat kilang Buyerish, sebab kita memang betul-betul syarikat yang genuine. Okey, yang mana kita dah hampir 20 tahun dah sebenarnya Cik Rasidi kan. So
Sebenarnya Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan tak perlu risaulah berkaitan dengan tu macam mana kita pay out dan sebagainya, sebab kita memang tak ada kes Cik Razidi. Kita tak pernah ada kes kita tak pay out reward lagi dekat kita punya customer. Okey, satu lagi saya tambah lah. Boleh tambah satu saya lagi. tambah ni macam pengalaman saya lah masa saya nak mula-mula nak join apa tu BioRich kan. Jadi masa tu memang macam-macam lah orang cakap. Yang orang-orang yang dulu lah, yang pernah dah join dulu dia berhenti kan. Dia kata Cik Ishak begini, Tuan Haji Ishak begini, begitu begini. Saya pun masa tu skeptical kan. Jadi tak apalah, sebab tu ini iktibar yang saya dapat. Kita jangan dengar cakap orang. Kita datang jumpa, kita kenali Tuan Haji Ishak apa semua kan. Kita kenali dia, oh bos saya tahu. Maknanya tomahan yang kat luar tu tak betul. Kata dia tak bayar bonus dan sebagainya kan. Jadi saya duduk sini, saya kata tak ada lah. Jadi kalau saya ikut cakap orang, saya pun tak nak buat lah BioRich sebab token dah teruk gini gitu kan. Saya tak buat, saya yang rugi. Betul. Tapi sebenarnya benda tu tak berlaku begitu. Tapi sebab mereka tu adalah mana dia dari segi kecewanya kat mana kan. Jadi dia duduk semua salah CEO. Mereka tak ada salah. Ibarat macam ni, senang cerita lah. Kita tunjuk kat orang macam ni kan. Maknanya kita tunjuk dua ke depan. Ni satu ni. Ni satu pun tunjuk kat lah kan. Tiga ni tunjuk kat kita. Jadi maknanya pada saya kita kalau ada kita nak ni, kita tak payah dengar apa gosip-gosip ke ataupun tuduhan-tuduhan liar tu kan. Dia tomahan-tomahan tentang kita punya CEO. Jadi kita datang sendiri. Kita cuba pastikan kita tahulah kan apa yang kita buat. Macam yang kita cakap tadi, datang ke SQ, pergi melawat kilang, tahu syarikat tu betul-betul. Kenali CEO kita. Tengok sebab macam Cik Razidi cakap tadi, biasanya syarikat tu dia bertahan 3 ke 5 tahun betul. Macam BioRich kita dah 20 tahun dah. Dah kita dia kalau untuk ni bagi tahu, kalau dia tengok, kalau untuk orang baru dia nak buat dia ni, especially kalau plan to binary. Okey, ni apa tu plan pemasaran untuk binary, pastikan dia bukan binary yang maknanya daripada bawah ke atas bayar, maknanya dia bayar full pairing. Okey. Kalau bayar full pairing, percayalah cakap saya, satu hari plan tu akan koyak. Dia akan koyak. Sekali lagi cakap. Saya ulang. Saya ulang. Plan tu akan koyak. Jadi maknanya jangan gairah. Memang kalau company-company ada di luar sana, kita tengok dia orang dapat bulan pertama, bulan 2 ke 3 memang besar-besar bonus kan. Tetapi maknanya apa guna kita dapat bonus besar tapi maknanya company tu 2-3 tahun tak bertahan lama. Nanti lama-lama orang tak percaya kat kita Orang tak percaya sebab kita nak ini maknanya kita ni based on trust lah kan. Betul. Orang ikut kita, dia percaya kat kita. Jadi kalau kita bawa dia pada company yang betul, alhamdulillah dia akan stay dengan kita. Tapi kalau kita bawa apa tu company tu tak betul 2-3 tahun, lepas tu kita nak ajak pergi tempat lain lagi lah, kita malas lah ikut kau kata kau aku kena ya kan. Jadi kita maknanya kita cari satu company. Sebab saya tengok di BioRich ni specialnya satu, dia punya CEO kan. Dialah CEO, dialah marketing manager, dialah motivator, dialah buat yang plan. Dialah kalau dekat kilang mesin rosak, dialah engineer kan. Dia jadi semua dia all rounder kan. Jadi maknanya saya tak biasa jumpa lagi satu CEO yang saya pergi, kalau dia kata nanti saya jumpa kayu dengan marketing manager saya, dia akan ceritakan plan. Tapi Cik Ishak sendiri, tu Haji Ishak sendiri duk kira kan, duk ni. Betul. Jadi dia boleh buat semua. Lepas tu kita nak dia all rounder kan. Okey, faham. Dan juga Tuan Haji ni dia protokol tak ada, kita nak jumpa dia anytime boleh. Selalu kalau kita nak jumpa token-token lain nak kena buat appointment dan sebagainya kan. Dia payah. Kalau saya dengan Haji, Tuan Haji saya WhatsApp, saya call dia. Senang kan. Jadi itu yang kita nak. Sebab apa, bisnes ni kita macam Tuan Haji pun santai-santai kan. Tapi maknanya kita time kita bisnes lah. Betul. Jadi maknanya kita kena buat betul-betul lah tu. Maknanya kita, orang kata I scratch your back, you scratch my back kan. Jadi kita ni ada reciprocate lah. Maknanya kita buat kerja. Dengan bos tu kita bila tak ada barrier, kita dari segi tu kita nak meluahkan sesuatu pun mudah. Jadi banyak, maknanya kalau kita tengok kat luar, saya pengalaman saya yang lepas, nak jumpa bos ya, time malam gemilang ada. Itulah punca syarikat tutup.
Jadi sebab orang tak kenal. Orang tak kenal. Orang tak Ini kenal. orang kenal. Jadi orang suka orang love kita punya CEO kita kan. Mana salah satu tips lah. Salah tips untuk tengok bisnes tu betul ke tidak, cari dia punya owner. Tengok owner dia punya owner kan. Kalau susah nak jumpa tu susah nak jumpa senang lari. Senang lari tu okey. Susah nak jumpa senang lari. Ataupun dia letak orang lain di depan, dia duduk di belakang kan. Kita tak tahu. Dia jadi funder je lah. Okey baik Cik Rasidi. Okey, sebenarnya kita dah lebih sangat masa kan producer kan. Okey, so untuk penutup. Okey, kalau tadi saya dah tanya kan Cik Rasidi untuk tahun ni apa target tadi dah tanya betul tak? Okey, so penutup apa saranan dekat orang kat luar sana ataupun usahawan Bairish yang mana baru macam bidang bisnes ni. Okey, apa sebenarnya kita nak bagi nasihat lah, kata-kata semangat kat diorang ni supaya sentiasa buat Bairish ni. Okey. Nasihat akhir saya lah kepada yang baru menceruburi bisnes Bairish ni. Okey, pertama kita kena menghayatilah bisnes ni. Mana kita kena betul tahu dia punya product knowledge, kita fahami plan pemasaran tu kan. Lepas tu kita buat dengan sepenuh jiwa lah. Jangan main-main half-hearted orang kata, separuh hati buat kan. Dia tak jadi. Dia kena betul-betul kita fikir nak buat, kita buat betul-betul. Sebab pada saya, maknanya kita jadikan bisnes ni sebagai career kita. Sebab kita sekarang ni kalau kita kata nak cari kerja memang payah dalam keadaan kadar pengangguran. Ekonomi sekarang. Betul. Dengan keadaan harga barangan keperluan harian kita mencanak-canak meningkat kan. Betul. Tapi alhamdulillah, maknanya kalau kita ada income tiap hari kan, kita tak terasa. Memang benda tu naik, kita efek je lah kan. Betul. Tapi sebab kita ada duit, kita tak ada masalah. Tapi cuba kita fikir orang yang makan gaji kan, dan dia ada fixed income kat situ, dia pendapatan dia tetap. Tapi dengan keadaan harga barangan yang setiap hari melonjak ni kan, dengan anak kita nak ke sekolah, belanja ke sekolah, maknanya makanan di kantin pun mahal. Contoh, of course lah, kalau kita pengusaha kantin takkan kos dia tak meningkat. Dia tak meningkat, dia akan meningkat kan. Jadi di situ akan jadi satu, kita jadi stres tau. Jadi pada saya, maknanya sungguh pun dalam keadaan ekonomi macam ni, maknanya siapa yang jadi, maknanya dia ada punca pendapatan contoh daripada perniagaan macam ni kan, dia tak terasa. Lagipun yang pentingnya macam kita di Bairish ni, hari ni kita pukul 12 ni dah kira-kira bonus, esok ada bonus, kita boleh withdraw kan? Betul. Dekat Bairish video hari-hari. Hari-hari bagi tepuk sikit. Tepuk sikit. Jadi kecuali hari Ahad dia. Hari Ahad dia tak boleh buat withdrawal masa kita ni. Hari Sabtu pun sebelum pukul 12 kita withdraw, sebelum pukul InsyaAllah 1 duit dah masuk. Kita proses. Jadi kalau hari Isnin ke Jumaat tu, daripada withdraw paling lewat pukul 2 sebelum pukul 5, sebelum Puan Zainal balik rumah, duit dah masuk. Jadi saya teramat suka situ. Faham. Jadi kita nak apa lagi kan? Betul. Sebab saya dulu company-company yang lepas sebulan sekali bayar bonus. Bernapas dekat sini kita. Kita nak cari siapa? Nak cari adik-beradik. Dah tak cari yang kawan yang nak berhutang, bayarnya tak tentu lagi. Jadi di sini tak ada. InsyaAllah kita buat di sini kan. Saya teramat yakin siapa buat betul-betul sini, dia tak akan mengalami masalah. Maknanya unless lah kalau kita kata nanti sampai company bekalan pun nak dapat payah kan. Tapi kita minta simpang lah benda-benda tu. Tapi insyaAllah maknanya dalam keadaan ekonomi macam ni, tekanan macam ni pun, maknanya saya tak rasa stres. Sebab maknanya sebab orang-orang di bawah kita pun, maknanya dia pun sama-sama nak pendapatan. Jadi maknanya kita sama-sama bekerjasama kan. Maknanya kita lari daripada masalah yang datang tu. Lari tu bukan masalah kita tak hadapi masalah tu, kita hadapi. Tapi kita lari, maksud saya ni macam kita buat bisnes ni kan. Mana kita jana pendapatan, mana whatever problem barang tu naik ke apa, kita tak rasa sangat ada pinching dia tu. Mana kita tak terasa Jadi sama-sama kita buat benda ni secara sungguh-sungguh. Betul. Maknanya kita buat macam Datuk Don kata, kita buat cara ikut cara yang betul. Betul. Okey, kita buat ikut cara yang betul. Buat betul-betul.
Dan jangan memandai-mandai kan. Kalau kita upline kita nasihat macam ni tu Haji ni sebagai mentor pun nasihat kita ikut je. InsyaAllah jadi bisnes jadi. Okey, baik. Jangan lawan token. Lawan token ni ibarat kita guru kita macam ni kita ikut lain, kita buat lain, kita jangan kita menentang arus memang tak jadi. Okey, kita faham. ikut aja. Just do it, dia jadi do it. Okey, baik. Terima kasih kepada Cik Rashidi dan alhamdulillah kita sampai ke penghujung rancangan sebenarnya untuk podcast ni. Bagi tepuk tangan sikit. Okey, terima kasih Cik Rashidi. Okey, datang daripada jauh ni. Okey, alhamdulillah jadi kita selesai untuk podcast kita pada hari ni dan insyaAllah kita akan jumpa lagi dekat podcast yang akan datang. Jadi sebelum kita tamatkan podcast kita pada hari ni, saya sekali lagi nak iklan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, jangan lupa untuk beli tiket ABJ 2023 untuk tahun hadapan. Sebab apa? Sebab untuk lucky draw sahaja, okey, nilai dia 150,000 je sini. Banyak. 150. Hadiah utama kita Alza baru. Alza baru. memang lawa dan kita memang order stok baru Cik Sidi. Alza yang baru, stok yang baru. Jadi untuk bulan 2 tahun depan tu kereta yang kita akan bagi tu lebih kurang keluar bulan 12 ini. 12 tahun ni. Maknanya kereta tu memang betul-betul baru, fresh. Kita bawa daripada showroom Pro 2 dekat Shah Alam tu, kita terus bawa naik ke IDCC pada hari program tu nanti. Jadi siapa yang menang tu boleh terus buat drive balik. Dia dapat je, dia nak terus bawa balik, boleh, tak ada masalah. Terus bawa balik, bagi tahu orang kampung saya menang kereta. Kereta gula kereta gula. Dan untuk 150,000 tu, selain daripada kereta, kita ada banyak lagi hadiah, iaitu kita ada TV sampai 65 inci, peti ais 2 pintu, sebiji motor, dan macam-macam lagi barang elektrik. Jadi siapa-siapa yang belum dapatkan lagi tiket ABJ ni boleh dapatkan, sebab untuk tiket ABJ ni kita ada dua kawasan. Satu yang hot seat, satu yang normal seat. Kalau yang hot seat ni dia dekat dengan stage lah. Banyak lagi tiket tu. Okey. Untuk tiket ni sebenarnya untuk hot seat ni tinggal, tak silap saya lah, tinggal beberapa seat lagi hot seat ni. Sebab apa? Sebab orang nak tengok persembahan daripada artis jemputan kita, iaitu Datuk Jamal Abdillah dengan Ziana Zain. So sangat-sangat menarik, sangat-sangat best. So siapa-siapa yang dah pernah pergi ke ABJ kita yang lepas tu kan, kebanyakannya semua berpuas hati dan alhamdulillah diorang semua beli balik tiket untuk pergi ke tahun hadapan ni. Cuma untuk tahun hadapan ni insyaAllah kita target 1,500 orang. Ramai. Tempatnya di mana? Tempatnya dekat IDCC Shah Alam. Ya, tempat itu. Bukan. Kita pernah buat dekat IDCC ni, cuma untuk saya tak ingatlah tahun bila, tapi sebelum ni pernah satu kali kita buat IDCC. Cuma ini first time kita nak buat untuk 1,500 orang. So kita harap sangat semua pengguna Buyrish untuk support program kita ni, dan insyaAllah kan kalau ada rezeki boleh menang kereta Alza tu. Okey. So alhamdulillah sekali lagi saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Rashidi dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang tonton podcast ni daripada mula sampai habis. So insyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan, insyaAllah pada waktu yang sama, jam 3 petang pada hari Selasa. Dan kita dan jangan lupa jumpa tuan-tuan dan puan-puan di Johor Johor 7 hari bulan. Okay, 7 hari bulan Oktober di Hotel Sri Malaysia Johor Bahru. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Salam.